dilahirkan dalam sebuah keluarga yang miskin. Walaupun kehidupannya serba kekurangan, ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, namun beliau mendapat didikan dan kasih sayang yang cukup daripada kedua ibu bapanya. Sejak kecil lagi, beliau mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan alam sekitar. Beliau menikmati segala nikmat alam kurniaan ilahi dengan sebaiknya dan mereka saling menjaga antara satu sama lain. Semasa kecil, penulis dan rakan-rakannya tidak pernah melakukan pencemaran alam. Selain itu, penulis juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan masyarakat, ibarat adik-beradik. Mereka sering mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, mereka saling bantu-membantu antara satu sama lain jika melakukan sesuatu pekerjaan. Penulis meningkat remaja, penulis mengatakan bahawa beliau telah sambung belajar ke sekolah berasrama penuh di Al-Ustar, di sekolah menengah yang masyhur pada ketika itu, iaitu Sultan Abdul Hamid College. Akhirnya, penulis lulus dengan mendapat sertifikat senior Cambridge grade 111. Penulis mengatakan bahawa beliau gagal meneruskan pembelajarannya ke peringkat universiti oleh kerana rendahnya kelulusan beliau. Penulis juga ada mengatakan ada sesuatu yang menarik perhatiannya sewaktu beliau berada di sekolah menengah, iaitu beliau diperkenalkan dengan karya-karya kreatif seperti cerpen, novel, sajak dan telah menyebabkan beliau berminat untuk mengarang cerpen pada awalnya. Pada usia dewasa Shahnun Ahmad, setelah tamat persekolahan, beliau telah bekerja sebagai guru ganti dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di Kuala Terengganu. Setelah setahun berada di negeri Terengganu, beliau telah memasuki Askar Melayu di Port Dickson Negeri Sembilan. Namun, akibat kemalangan yang berlaku, beliau telah meletak jawatan dan pulang semula ke negeri Kedah. Kemudian, pada tahun 1956, beliau telah menjadi seorang guru bahasa Inggeris di Sekolah Melayu Gunung Bukit Besar. Kemudian, beliau ditukarkan ke sekolah lamanya iaitu Kolej Sultan Abdul Hamid sebagai guru bahasa dan kesusasteraan Melayu. Semasa berada di Jitra, Shahnun telah bergiat aktif dalam politik dan telah menjadi Ketua Penerangan UMNO di Kubang Pasu. Shahnun bersama rakannya telah menubuhkan gabungan sastrawan sedar iaitu GATRA pada tahun 1956. Kemudian, Shahnun telah bertugas sebagai pembantu penyelidik projek perkamusan Bahasa Inggeris Malaysia. Di samping itu, Shahnun juga menyambung pelajarannya sehingga mendapat ijazah sarjana muda sastra dalam bidang pengajian Melayu. Shahnun juga pernah bertugas sebagai seorang pensyarah setelah pulang ke tanah air di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak. Shahnun telah dianugerahkan Bintang Kesastria Mangku Negara daripada Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1974. Akhirnya beliau dilantik sebagai sastrawan negara yang kedua pada tahun 1982. Shahnun Ahmad pada asalnya hanyalah seorang anak kampung, telah berjaya dalam bidang penulisan dengan hasil usaha serta dorongan ahli keluarga. Metodologi penulisan yang digunakan oleh Shahnun Ahmad dalam buku Perjalananku Sejauh Ini antaranya ialah imbas muka. Imbas muka merupakan teknik di mana pengarang memberi bayangan awal tentang peristiwa yang akan berlaku. Misalnya pada muka surat 3 di perenggan akhir di mana ayatnya ialah sekali-sekala sudah pun terjenguk bayangan-bayangan kepinukan di sana sini, baik dalam percakapan harian, baik dalam gerak-geri dan juga dalam igawan-igawan di siang hari. Metodologi seterusnya ialah imbas kembali, iaitu merupakan teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengenang semula peristiwa yang pernah dialaminya. Pada muka surat 81 perenggan ketiga, penulis mengimbas kembali ketika di sekitar tahun 1980. Aku membawa ustaz dan beberapa anggotanya pergi ke kampungku di Sik Kedah, sekadar untuk melihat kampung yang terkenal dengan kekayaan dengan kemiskinannya itu. Definisi monolog ialah ucapan atau kata-kata yang lahir dalam hati seseorang atau watak bercakap secara bersendirian seperti dalam bentuk rayuan, ratapan, doa dan kata-kata harapan.
Terdapat beberapa monolog yang digunakan oleh pengarang. Misalnya, di perenggan kedua muka surat 109, penulis berbisik, bukankah seseorang sastrawan amat memerlukan pengalaman-pengalaman yang sepahit dan semanis begini supaya daya cipta terus bergalak, terus membara menuju puncak. Demikian bisikan kalbu untuk memperteguhkan keyakinan. Seterusnya, penulis berbisik pada muka surat 113 di perenggan terakhir. Apa nak jadi pada jemaah PAS bila kepimpinan ulama akhirnya ditolak diganti dengan kepimpinan sekular yang cuba digolongkan sebagai ulama moden dan pasca moden. Demikian kebimbangan dan bisikan institusi yang bersifat sedih, pilu dan rawan hibah. Seterusnya ialah unsur suspense. Teknik suspense merupakan keadaan tegang atau cemas dalam sesuatu peristiwa yang menggambarkan perasaan tertanya-tanya dan ingin tahu para pembaca. Keadaan tegang dan cemas itu telah menghasilkan pelbagai andaian peristiwa yang akan berlaku. Misalnya pada muka surat 117 di perenggan akhir, ayatnya ialah, dalam keadaan serba salah inilah aku tiba-tiba diserang sejenis penyakit. Yang lama kemudiannya baru ku tahu nama penyakit itu iaitu myasthenia gravis. Melalui penggunaan pemberian, metod ini lebih kepada penceritaan terus penulis kepada pembaca dan melalui cara ini, pembaca merasakan seperti mendengar cerita secara terus daripada penulis. Kaedah ini banyak diaplikasikan oleh penulis dalam beberapa bab. Antaranya, kaedah ini digunakan pada permulaan bab 6 yang mana penulis menceritakan pengenalan silat cekak Hanafi. Contohnya, sesungguhnya silat cekak Hanafi adalah sebuah seni silat. Seni silat dalam makna gerakan asasnya adalah berseni, tidak memerlukan kekuatan atau tenaga luar biasa untuk melawan musuh. Berdasarkan ayat ini, penulis lebih kepada bercerita secara langsung tanpa menggunakan kaedah-kaedah menyebabkan pembaca berfikir. Antara sumber yang digunakan penulis dalam karyanya ialah sumber pemerhatian dan sumber pengalaman sendiri. Sumber pemerhatian ialah satu sumber yang mana penulis berkarya melalui pemerhatian yang dilakukannya. Sebagai contoh, penulis memerhati perubahan yang berlaku pada zaman ketika beliau masih kecil dengan zaman sekarang, iaitu pada zaman dahulu, air dan manusia sangat dekat dan saling menjaga antara satu sama lain. Namun begitu, semuanya berlaku sebaliknya pada zaman sekarang. Selain itu, sumber pengalaman sendiri. Sumber pengalaman sendiri ialah satu sumber yang mana penulis berkongsi pengalamannya dalam sesuatu karya. Sebagai contoh, dalam bab 6, penulis berkongsi pengalamannya menyertai seni mempertahankan diri, iaitu seni silat cekak Hanafi. Hari ini saya akan terangkan mengenai kandungan dan perkataan yang terdapat dalam karya perjalananku sejauh ini oleh Syahnan Ahmad. Baiklah, perkataan pertama ialah pendekatan sosiologi, di mana pendekatan ini adalah bagi melihat karya sastra itu sebagai satu budaya, kesenian, gaya hidup dan politik. Sebagai contoh, dalam karya ini terdapat pendekatan sosiologi iaitu pada muka surat 42 dan pada ayat, kandungan karyaku bersumberkan realiti masyarakat tanpa takut-takut dan setia seiring bersamanya ialah teknik langgam penceritaannya yang berbagai selaras dengan perkembangan semasa. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan estetika, di mana pendekatan ini digunakan apabila ingin menikmati karya sastra itu sebagai hasilan seni, iaitu sebagai contoh, pendekatan estetika ini terdapat pada muka surat 44, iaitu pada ayat, sastra yang berilmu tidak kabur, tapi itulah pun sasya karya sastra yang besar kerana dia tidak tiba dalam bentuk telanjang polos, tapi tersirat dan bertungkus dengan makna-makna yang berlapisan, malah banyak pula yang sengaja disembunyikan oleh sastrawan kerana itulah keindahan persemuannya dan khalayak yang bijak menggorek makna-makna yang tersembunyi akan mengkoleh kepuasan. Seterusnya, pendekatan psikologi digunakan dengan mengaplikasikan teori-teori tertentu yang terdapat dalam ilmu psikologi, antaranya teori tingkah laku sebagai catatan kejiwaan dan pemberian tingkah laku watak. Kita boleh lihat dalam muka surat 47, beliau mulai berani memasukkan unsur-unsur psikologi yang jauh lebih mendalam dalam karya-karya dan lebih menjurus kepada psikologi manusia. Skop psikologi ini adalah mengenai asal-usul, perkembangan dan konflik yang dilalui oleh manusia. Seterusnya, kita boleh lihat dalam muka surat
148, aspek psikologi ini begitu rencam, hebat dan menarik minat beliau untuk merenungi dan mengkaji bagi mengiring persoalan realiti dalam karya beliau, tapi secara tidak langsung membawa kepada realiti yang lain tentang rahasia diri dan juga rahasia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berusaha untuk mencarinya. Seterusnya kita melihat dalam muka surat 104, penulis menyatakan, aku berminat untuk bersama PAS bukan sangat kerana politiknya, tapi kerana jemaahnya yang dipimpin oleh pewaris para nabi dan terbukti kesahihannya melalui karya, cara dan gaya hidup mengikut tuntutan ilahi.